mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua hadirin yang sedang menonton rakaman siaran langsung ini. Terima kasih yang tidak terhingga kerana sudi meluangkan masa untuk menonton forum kami pada hari ini. Selamat datang ke forum perdana Hal Ehwal Islam. Warga Dewan sekalian, bersama-sama dengan saya, Fatihah Aisyah, selaku moderator forum ini untuk memulakan diskusi forum yang bertajuk Jihad antara pemartabatan Islam dan pengukuhan falasi. Ingin saya perkenalkan ahli-ahli panel yang hebat-hebat belaka di sisi saya. Panel kita yang pertama, dapat kita lihat di sebelah kiri kita, wanita berkerjaya iaitu Ustazah Fadlin Aziati, seorang pensyarah pengajian Islam yang datang dari Bandaraya Tujuh Bukit iaitu Universiti Istanbul. Buat pengetahuan semua, beliau merupakan pelajar lepasan Al-Azhar yang telah 8 tahun bergiat aktif dalam Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia. Selamat datang saudari. Terima kasih Cik Fatihah. Kedua, seorang insan yang cantik dan kelihatan berseri-seri pada hari ini. Saya perkenalkan Profesor Ilya Nadira yang bergiat aktif dalam perhimpunan-perhimpunan solidariti dan banyak menyumbang dari segi tenaga dan keuangan kepada aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Apa khabar saudari? Baik saudari. Panelis ketiga kita yang hitam manis dan segak bergaya, Encik Elham Naim, seorang pengamal undang-undang daripada syarikatnya sendiri iaitu Ketuan Elham Salehuddin dan Sekutu. Selamat datang saudara. Terima kasih saudari moderator. Sebelum kita memulakan forum kita pada hari ini, mari kita lihat tayangan video yang berkait dengan topik kita. يا عشائر الأردن يا أبناء الأردن. A former head of the terror group Hamas designating Friday, October 13th, the day of jihad, calling on Muslims to take to the streets and deliver a message of anger. عبر الساحات والميادين رسالة غضب أننا مع فلسطين مع غزة. Also urging Muslims in neighboring countries like Jordan, Syria, Lebanon, and Egypt to join the fight against Israel, already a major concern for the West. We're also worried about jihadist groups like in Syria. We have the Iran-backed Shia militia groups in Iraq, and you have all sorts of jihadist groups. That is our worst nightmare. Seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai organisasi pengganas yang wujud di muka bumi ini dan mencetuskan persepsi yang buruk kepada nama agama Islam. Tambahan pula, isu yang tidak lekang di mulut kita pada masa ini iaitu Palestin dan sering dikaitkan dengan tajuk forum kita pada hari ini. Baru-baru ini, kita juga telah digemparkan dengan serangan mengejut daripada pejuang Hamas Palestin kepada pihak Zionis semasa Hari Cuti Yahudi pada 7 Oktober yang lalu. Rentetan dari peristiwa ini, rejim Zionis telah melancarkan serang balas dan menyebabkan ribuan kematian di kedua-dua belah pihak. Oleh sebab itu, ramai pihak pro-Israel yang mengecam tindakan Hamas kepada pihak Zionis sehingga timbulnya pelbagai falasi. Persoalannya, adakah kegiatan ini dikira sebagai jihad dalam pemartabatan Islam? Mari kita kupas dengan lebih lanjut dalam isu ini melalui 3 jenis pandangan dari barisan panelis. Perkataan jihad seringkali membuatkan kita teringat kepada agama Islam. Mari kita izinkan laluan kepada panelis kita yang pertama iaitu Ustazah Fadlin. Boleh Ustazah perincikan konsep dan perspektif jihad dari pandangan agamawan? Terima kasih saudari Fatihah selaku moderator. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk forum kali ini. Baiklah, mari kita dengar konsep jihad yang sebenar dan perspektif terhadapnya. Di dalam dunia Islam pada masa kini, pelbagai himpitan pandangan dilontar kepada umat Islam daripada pelbagai sudut. Ini dapat dilihat melalui pembentukan kumpulan militan yang menggunakan konsep jihad hanya untuk menghalalkan pembunuhan dan keganasan. Perkara ini menjadi satu kebimbangan di mana kesucian ajaran Islam telah tercalar di mata dunia. Islamic State of Iraq and Syria ISIS merupakan kumpulan yang memperjuangkan penubuhan negara Islam dengan cara radikal ekstrim yang berbeza dengan manhaj jihad ahli sunnah wal jamaah. Al-Kasani mengatakan jihad pada urus syarak digunakan pada mengerah sepenuh kemampuan untuk berjuang pada jalan Allah dengan nyawa, harta, lisan dan lain-lain. Tanggapan negatif ini perlu ditangkis dan diperjelaskan terutamanya kepada orang-orang bukan Islam.
untuk mengukuhkan lagi hujah saya, ingin saya sampaikan satu firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 190 yang bermaksud, dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh. Dalam ayat ini, kita dapat melihat bahawa Islam tidak mengajar umatnya untuk menyakiti, mencedera, bahkan membunuh terutama bagi golongan yang tidak terlibat dalam peperangan seperti wanita, kanak-kanak, orang tua atau orang cacat. Islam juga melarang sama sekali umatnya untuk melakukan peperangan. Dapat dilihat dengan jelas di sini bahawa pemikiran terorisme dari pihak Al-Qaeda dan ISIS bercanggah dengan ayat Al-Quran yang disebutkan. Hadirin sekalian, mari kita selami dengan lebih dalam tentang persepsi jihad dari segi agama. Al-Quran menampung mesej betapa Allah amat mengasihani seluruh makhluknya seperti di dalam setiap ayat Al-Quran yang bermula dengan basmalah yang menjulang dua asma Allah, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dengan itu, Allah memerintah umat Islam untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Untuk kita melaksanakan tugas ini dengan bersungguh-sungguh, maka Islam menampilkan konsep jihad ini. Dalam Al-Quran, pengertian jihad amat luas dan tidak ada satu pun yang pernah disebut mengenai agresi atau peperangan semata. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 52 yang bermaksud, maka janganlah kamu mengikut orang-orang kafir dan berjuanglah dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Dapat ditarifkan di sini bahawa jihad itu bukan hanya melalui perperangan tetapi mempunyai bahagian-bahagian yang lain. Dalam Islam, jihad adalah untuk memelihara keselamatan. Seperti yang kita tahu, Islam merupakan agama yang berkonsep rahmatul lil alamin yang bermaksud rahmat bagi seluruh alam. Justeru, tidak sesuai untuk kita gambarkan Islam sebagai satu agama yang mengajar penganutnya untuk menyerang atau menganiaya manusia. Contoh yang paling kita boleh ambil adalah melihat perjuangan saudara-saudara kita sendiri di Palestin, di mana nyawa mereka tidak ubah seperti telur di hujung tanduk apabila rejim Zionis Israel berterusan melakukan serangan balas pengeboman di Gaza. Dianggarkan seramai 10,000 orang mengalami kecederaan dalam tempoh 10 hari serangan ini berlaku. Manakala angka korban syahid di Gaza telah mencecah 2,800 orang. Kira-kira 64% pula daripada bilangan yang terbunuh ini terdiri daripada golongan wanita dan kanak-kanak. Krisis yang melanda bumi Gaza ini seharusnya membuka mata kita semua tanpa mengira agama maupun bangsa. Kebebasan mereka diragut dan mereka juga berhadapan dengan ancaman kehilangan nyawa. Namun, semangat perjuangan rakyat Palestin ini untuk bangkit membebaskan tanah air mereka yang daripada cengkaman rejim Zionis Israel ini tidak pernah luntur. Menurut hadis riwayat At-Tabrani, sabda Rasulullah, sekelompok dari umatku akan tetap berada dalam kebenaran yang nyata dan akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan mereka tidak akan disakiti oleh musuh-musuh mereka kecuali apabila ditimpa kesusahan dan sehingga datang pertolongan dari Allah dan keadaan mereka akan kembali seperti sedia kala. Para sahabat bertanya, di manakah tempat mereka itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, di Baitul Maqdis dan di Aknaf, iaitu di bawah lindungan Baitul Maqdis. Berdasarkan riwayat yang disampaikan tadi, dapat kita fahami bahawa perjuangan jihad rakyat Palestin merupakan satu perjuangan yang terbesar dan terhebat sekali kerana walaupun sudah tidak mempunyai apa-apa harta serta kehilangan hampir semua ahli keluarga mereka, mereka masih tetap meneruskan perjuangan fi sabilillah ini dengan penuh redha. Mereka berjuang habis-habisan untuk mempertahankan masjid pertama yang merupakan kiblat umat Islam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, sabda Rasulullah, masjid apakah yang pertama dibangunkan di atas muka bumi ini? Baginda menjawab, Masjid Al-Haram. Selepas itu masjid apa pula ya Rasulullah? Baginda menjawab, Masjid Al-Aqsa. Walaupun telah dibom tanpa henti, mereka tetap mempertahankan Palestin. Ingin saya ulangi bahawa jihad perlu diberikan pengertian yang sebenar
dan hendaklah mengikut situasi dan perkembangan masa kini kerana sifat Islam ini sesuai sepanjang zaman, tempat dan masa. Begitu juga jihad yang mempunyai pembahagiannya yang banyak serta perlu diberikan perhatian yang khusus oleh pemerintah, para ulama, ibu bapa dan juga masyarakat. Sebelum saya menutup hujah saya, mari kita sama-sama doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan iman, ikhlas dan istiqamah kepada saudara-saudara kita di Palestin yang sedang mengorbankan segalanya demi Islam. Itu sahaja hujah saya. Silakan Cik Fatihah. Terima kasih kerana memberi pencerahan yang membuka minda kita kepada isu yang telah dibentangkan. Sudah jelas lagi nyata bahawa ada golongan organisasi Islam yang menyalahgunakan agama dan melabelkan perjuangan mereka sebagai jihad. Oleh sebab itu, ramai yang mempunyai tanggapan yang buruk kepada pihak Palestin yang sebenarnya sedang melakukan jihad yang betul. Sudah kita dengarkan dari perspektif agamawan. Oleh itu, saya pasti masih berlega-lega beberapa persoalan dalam minda para penonton. Apakah pandangan masyarakat lain yang bukan dari golongan agama Islam dan juga pihak yang tiada kena mengena dengan cetusan perang antara dua pihak yang telah dikupaskan oleh panelis pertama kita tadi? Dipersilakan Profesor Ilya Nadirah untuk memberi pandangan beliau dari segi pemahaman liberal manusia. Terima kasih saudari moderator. Pertamanya, sebelum saya mengupas soalan yang diajukan, saya dengan berbesar hati ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan yang telah diberikan. Hadirin sekalian, Islam, jihad atau teroris? Saya yakin lagi percaya bahawa kebenaran ajaran Islam kini hangat diperdebatkan di seluruh pentas dunia. Misalnya, dengan izin moderator, Silakan. CBS News dengan judul artikel Hamas Terror Attack, Council on Foreign Relations serta The Guardian yang menyebarkan naratif Hamas sebagai kumpulan militan Islami jihad yang memulakan kekerasan lalu menyebabkan Israel mengisytiharkan perang atas nama membela diri. Lantaran itu, masyarakat dunia telah terperdaya dengan adegan media bahkan buta melihat realiti nasib penduduk Gaza dari peranti digital mereka. Hadirin sekalian, di saat Hamas memperjuangkan hak kemanusiaan Palestin, di manakah kita sebagai masyarakat dunia yang berhati perut membela nasib mereka yang teraniaya itu? Adakah kita mengangkat nama agama ataupun sekadar memilih satu pihak melaungkan solidariti tanpa usul periksa? Untuk makluman, saya bersama rakan-rakan pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM sedang giat menjalankan kajian mengenai pandangan masyarakat terhadap jihad dengan berkaitan konflik Israel-Palestin yang berlaku di Gaza sekarang. Jadi, izinkan saya menilik jarum mencuri masa. Apakah buah kata rakan panel kita, Peguam Ilham, mengenai isu ini? Mempertahankan Islam. Terima kasih saudara. Saudari pula janganlah berkecil hati. Bukan saya memilih kumbang, tapi bunga di sana sudah mengembang. Baiklah, peguam di tanah air sudah berbicara, mempertahankan Islam bak katanya. Tapi, lain pula yang dikatakan oleh peguam sedunia, wakil negara di Perhimpunan United Nations Security Council yang berlangsung di New York City pada Oktober 8 yang lalu. Mereka menyifatkan jihad sebagai pencabulan hak asasi manusia, kekejaman dan terorisme, maka atas dasar kemanusiaan mereka sama sekali tidak menyokong tindakan Hamas yang bertindak menyerang tebing barat ataupun West Bank, mahupun tembakan yang dilepaskan hanyalah sekadar serangan balas terhadap pihak Zionis yang meniat daging menumpahkan darah orang Muslim Palestin. Dalam persidangan tersebut, pihak United States yang diketuai oleh timbalan dutanya iaitu Robert Wood menggesa agar semua 15 ahli majlis mengutuk jenayah Hamas secara habis-habisan. Hadirin sekalian, di sini kita dapat lihat perbezaan persepsi Islam dan bukan Islam terhadap jihad. Jadi, ingin saya kupaskan mengapa persepsi itu boleh bercanggah dari maksudnya yang asal. Dalam hujah orang Yahudi, mereka telah memetik ayat-ayat Al-Quran yang mempersebutkan kaum mereka iaitu Bani Israel lalu diseleweng tafsirannya dan ditolak kepada agenda-agenda Hamas. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, firman Allah berbunyi, sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerosakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki secara silang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai satu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh keseksaan yang besar.
Yahudi menafsirkan firman tersebut sebagai satu galakan terhadap kekejaman yang dialami mereka sekarang. Konon-kononnya merekalah yang dibunuh dan diusir dari tempat tinggal. Mereka berkata, kalau betul Islam itu agama keamanan, mengapa adanya jihad? Mengapa turunnya ayat-ayat yang menyuruh pertumpahan darah, sedangkan konflik Israel-Palestin sekarang boleh dihentikan sebaik sahaja Hamas meletakkan senjata? Maka dari situ, mereka menyifatkan jihad sebagai satu suicide mission yang mana Islam sedikit pun tidak menghiraukan kepentingan umatnya, malah lebih mementingkan rumah ibadat yang tidak bernyawa, iaitu Masjidil Aqsa. Menurut Andrew Bostom, seorang penyunting buku The Legacy of Jihad, terdapat perbezaan antara jihad Islam dan Kristian. Bible khususnya merujuk jihad sebagai satu tindakan menentang musuh pada satu tempoh masa sahaja. Manakala kitab suci Al-Quran kalamullah adalah menjurus kepada perjuangan berterusan untuk menghapuskan orang yang tidak beriman. Justru, ideologi yang membenarkan perundangan Islam di dunia seperti jihad dikatakan beliau sebagai satu doktrin yang sangat agresif. Dek kerana Islam yang melarang perbuatan membunuh diri tetapi secara tiba-tiba membenarkan kemusnahan jiwa hanya jika diletakkan pada dasar agama. Jadi, Boston mentafsirkan bentuk jihad yang tertinggi adalah untuk membunuh dan juga dibunuh. Hal ini menyebabkan terbentuklah sebuah falasi bahawa Islam adalah teroris. Mereka menyifatkan Al-Quran sebagai satu kalimah syaitan yang membenarkan keganasan dan mementingkan diri. Baiklah, merangkap kembali tentang persidangan United Nations tentang jihad Hamas, hak kemanusiaan harus diutamakan. Ya betul, tapi mereka silap terhadap tafsiran jihad Islam. Jelas di sini bahawa orang bukan Islam tidak mendalami maksud jihad yang sebenar yang dilakukan dalam pelbagai peringkat bermula dari rohani sehinggalah perang yang mempertahankan diri dari ancaman terhadap negara, agama dan bangsa. Perang juga ada prinsipnya. Dalam Islam, kita tidak membenarkan kemusnahan terhadap kaum wanita, kanak-kanak, orang cacat, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Dan Islam tidak menghantar umatnya begitu sahaja. Sebaliknya, mereka disuruh untuk mempersiapkan diri dalam mempertahankan agama. Dan sediakanlah untuk menentang mereka, musuh yang menceroboh segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu. Surah Al-Anfal ayat 60. Jika kita melihat kepada kata-kata ini, jelaslah bahawa jihad memerlukan persediaan dari segi ketenteraan dan persenjataan. Oleh itu, perbuatan keluar berperang secara sembarangan tanpa mengambil kira persediaan-persediaan ini adalah bertentangan dengan ajaran Islam sendiri. Walaupun kedudukan orang yang mati syahid itu tinggi dalam Islam tetap tidak mengiktiraf perbuatan keluar begitu sahaja tanpa persediaan dengan niat semata-mata mengorbankan diri sendiri. Hal ini jelas menunjukkan bahawa Islam tidak menggunakan umat sebagai perisai, tetapi jihad itu ialah jihad fi sabilillah demi cinta akan agama dan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, persepsi yang salah itu kita berbetulkan, persepsi yang betul kita sebarkan. Sekian daripada saya. Kembali kepada saudari moderator. Sungguh hebat hujah yang dilontarkan oleh Profesor Ilya dalam forum ini. Terima kasih atas hujahan yang utuh dan berisi sebentar tadi. Peranan media pada era globalisasi ini mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada dunia. Tamsilnya, semua masyarakat perlu bersinergi untuk menyebarkan perkara yang sahih di mata tabloid. Telah kita dengar hujah daripada segi agama dan liberal. Dari segi pengetahuan saya, perihal jihad yang diamalkan oleh pejuang kita sudah pasti akan menyentuh isu undang-undang yang serius dan mampu menyumbang kepada kesan yang fatal. Mari kita dengarkan pula wacana dari panelis terakhir kita untuk mengetahui dengan lebih lanjut perihal isu ini dari perspektif undang-undang. Sila berikan pandangan anda, Encik Ilham. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada saudari moderator Cik Fatihah Aisyah di atas peluang yang sudi diberikan kepada saya untuk menyampaikan hujah saya pada hari ini. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada saudari moderator, barisan panel dan seterusnya para penonton yang turut mengikuti forum pada hari ini. Persepsi jihad, itulah tema forum yang bakal saya bawa semua telusuri dengan lebih mendalam melalui mata seorang pengamal undang-undang. Tanpa membuang masa, ayo kita teruskan. Bagi definisi jihad, saya percaya para penonton sudah pun berjaya menghadam apa itu jihad, baik dari konteks agama maupun sosial kontemporari. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Fadil dan Profesor Ilya di atas penerangan yang cukup-cukup komprehensif dilayurkan pula dalam bahasa yang cukup-cukup mudah untuk difahami. Oleh itu,
Sekarang, saya akan meneruskan forum ini dengan menerangkan bagaimana persepsi yang menyeleweng berkaitan jihad mampu memberi implikasi yang cukup besar kepada konsep bangsa Malaysia. Pertama sekali, perpecahan komuniti. Salah faham terhadap jihad sebenarnya boleh menyebabkan perpecahan dalam masyarakat Malaysia. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahawa jihad membenarkan penggunaan kekerasan dalam membela agama. Oleh itu, ianya boleh mengakibatkan konflik antara komuniti yang berbeza seperti antara umat Islam dan juga bukan Islam. Maka proses pengintegrasian sesama kaum akan menjadi lebih sukar akibat daripada kurangnya kepercayaan yang mampu diberikan oleh seorang rakyat Malaysia kepada rakyat Malaysia lain yang berlainan latar belakang daripadanya. Selain itu, persepsi salah terhadap jihad juga boleh mempengaruhi psikologi individu, terutamanya generasi muda. Mereka mungkin terpengaruh oleh pemikiran radikal dan merasa tertekan atau terisolasi jika mereka tidak bersetuju dengan pandangan ekstrem tersebut. Dan sebagai contoh, seorang Muslim yang betul-betul memahami konsep jihad berkemungkinan besar akan merasa murung sekiranya dia dipulaukan masyarakat yang menganggap dia sebagai pengkhianat kerana tidak bersama-sama mereka untuk menyokong Islam. Di samping itu, dari segi keselamatan negara serta usaha pencegahan keganasan, persepsi jihad juga hadir dengan pelbagai implikasi negatif yang besar. Salah satu implikasi terbesar adalah peningkatan ancaman terhadap keselamatan negara. Apabila orang-orang memahami jihad sebagai tindakan keganasan dan terorisme, mereka mungkin cenderung terlibat dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Contohnya, jika terdapat individu yang salah faham tentang jihad dan menganggapnya sebagai pembenaran untuk melakukan serangan ke atas kerajaan atau masyarakat, maka ini boleh membahayakan keselamatan negara. Contoh situasi sebenar, pasukan pengganas Al-Maunah. Al-Maunah ialah sebuah organisasi pengganas militan di Malaysia yang terkenal dengan keberaniannya melakukan pencerobohan nekat ke atas sebuah kem regimen askar wataniah pada subuh 2 Julai 2000 dan melarikan sejumlah besar senjata api dari stor persenjataan. Kumpulan tersebut kemudiannya mendirikan pangkalan rahsianya di kawasan hutan berhampiran perkampungan di Sauk Negeri Perak yang terlibat dalam pertempuran antara Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Seterusnya, persepsi yang salah tentang jihad juga boleh mengganggu usaha pencegahan keganasan apabila orang awam atau masyarakat secara meluas telah pun memandang jihad sebagai tindakan yang benar. Usaha pencegahan keganasan boleh menghadapi tentangan daripada masyarakat. Contohnya apabila masyarakat enggan bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam usaha untuk mengenal pasti dan menghalang aktiviti teroris kerana mereka memahami jihad secara salah. Cukup dengan itu, saya akan teruskan pula dengan membawa semua kepada lanskap geopolitik. Baiklah, dengan cara menerangkan bagaimana persepsi jihad yang menyeleweng sebenarnya mampu menjelaskan ataupun menghambat hubungan antarabangsa dan pendirian global Malaysia. Pertama sekali, persepsi jihad yang salah boleh mengganggu hubungan Malaysia dengan negara-negara lain. Contohnya, jika Malaysia dilihat sebagai tempat pemberkasaan ideologi ekstremis, ia boleh mengakibatkan negara-negara lain menjauhi Malaysia dan mungkin mengenakan sekatan persembadanan atau sekatan perdagangan. Ini boleh merugikan ekonomi Malaysia dan mengganggu diplomasi negara. Seterusnya, persepsi jihad juga yang salah boleh mempengaruhi pendirian Malaysia di peringkat antarabangsa. Contohnya, Malaysia mungkin diberi tumpuan oleh Badan Antarabangsa sebagai tapak penyebaran ekstremisme. Dan ini boleh mengurangkan kelayakan Malaysia untuk peranan dalam badan-badan seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ataupun ASEAN. Tidak kurang penting juga, seperti yang semua sedia maklum, keamanan politik dan sosial adalah faktor yang begitu penting dalam menarik pelaburan asing dan pelancongan. Dan jika persepsi jihad yang salah menyebabkan kebimbangan mengenai keselamatan di Malaysia, ia sebenarnya boleh menghalang pelaburan asing dan pelancongan yang boleh membawa kepada tahap penurunan ekonomi yang begitu teruk di tanah air kita. Baiklah para penonton, sekarang saya akan menyatakan satu fakta sahih yang bakal membulatkan mata-mata anda. Sebenarnya, terdapat kajian di Malaysia yang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia mempunyai kecenderungan untuk bersimpati terhadap kumpulan berasaskan agama walaupun mereka telah pun dicap sebagai kumpulan pengganas antarabangsa.
Sebagai contoh, penyelidikan yang dilakukan oleh Pew Research pada tahun 2015 menunjukkan bahawa 11% umat Islam Malaysia bersimpati kepada ISIS, manakala penyelidikan pada 2017 yang dijalankan oleh Badan Pemikir Malaysia yang memberi tumpuan kepada keganasan dan ekstremisme iaitu IMAN telah menunjukkan bahawa 10% daripada belia Malaysia merupakan antara responden yang merasakan bahawa ekstremisme ganas adalah wajar. Walau bagaimanapun, Malaysia masih berada di bawah kawalan dan sebenarnya kuasa undang-undang di Malaysia diyakini berupaya untuk menangani isu-isu sebegini. Malaysia telah berjaya membentuk beberapa akta-akta undang-undang yang berkemampuan dalam menangkis sebarang bentuk aktiviti yang mampu menyumbang ke arah jenayah keganasan ataupun terorisme. Antaranya Akta Pencegahan Keganasan Akta 574 ataupun POTA. Akta ini membenarkan pihak berkuasa untuk menangkap dan mendakwa individu yang terlibat dalam tindakan keganasan, termasuk terorisme. Ia boleh digunakan untuk menguatkuasakan undang-undang terhadap mereka yang terlibat dalam aktiviti jihad yang salah, persepsi yang melibatkan ancaman atau keganasan terhadap orang lain. Seterusnya, Akta Hasutan, Akta 499. Akta ini melarang ucapan atau tulisan yang boleh memicu hasutan kepada perbalahan atau keganasan antara masyarakat. Ia boleh digunakan untuk menghalang individu atau kumpulan yang menggunakan media sosial ataupun platform-platform lainnya untuk menggalakkan jihad yang salah persepsinya atau tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan dalam masyarakat. Selain itu, Akta Komunikasi dan Multimedia Akta 588. Akta ini mempunyai peruntukan untuk mengawal penyebaran maklumat palsu atau menggalakkan keganasan melalui media sosial dan juga laman web. Ia boleh digunakan untuk menangani penyebaran propaganda jihad yang salah persepsinya dalam media digital. Di samping itu, Akta Pencegahan Aktiviti Kewangan Haram, Akta 712. Akta ini memberikan kuasa kepada pihak berkuasa untuk menyiasat dan menjejaki transaksi kewangan yang berkaitan dengan tindakan keganasan atau aktiviti yang berkaitan dengan jihad yang salah persepsinya. Akhir sekali, Akta Pindaan Pertahanan Diri ataupun Kaedah Senjata Api 1987. Akta ini mengawal pemilikan dan penggunaan senjata api. Dan ini penting dalam mengawasi pemilikan senjata oleh individu atau kumpulan yang mungkin terlibat dalam aktiviti jihad yang salah persepsi. Baiklah, apa yang boleh saya simpulkan di sini adalah persepsi jihad yang menyeleweng sudah terang lagi bersuluh mampu menyebabkan impak negatif yang begitu besar kepada bangsa dan tanah air kita. Ia bukan sahaja mampu menguatkan falasi yang berkaitan generalisasi, tetapi juga merupakan dosa yang besar sekiranya tidak diperbetulkan oleh kita, para Muslim yang diamanahkan sebagai khalifah di bumi Allah ini untuk menganjurkan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Baiklah, sekadar itu sahaja perkongsian saya pada hari ini yang berkaitan implikasi persepsi jihad dari lensa seorang pengamal undang-undang di Malaysia. Kembali kepada saudari moderator. Hadirin dan hadirat sekalian, sudah banyak ilmu yang telah kita dapat dalam forum kali ini. Setelah menelusuri isu jihad antara pemartabatan Islam dan pengukuhan falasi dari pelbagai pandangan, dapat saya menyatakan konklusi tentang isu ini sebagai penutup forum perdana kita. Setiap insan mempunyai perspektif mereka tersendiri dalam perihal jihad ini. Tetapi, adakah kita mempunyai akal fikiran yang jelas dalam isu yang fatal ini? Buka minda kita untuk melihat perkara yang betul dalam persepsi jihad terhadap agama Islam. Fikir-fikirkanlah pihak mana yang berjihad atas dasar yang benar dan marilah bersama-sama bergabung tenaga untuk menyertai solidariti yang betul. Terima kasih yang tidak terhingga kepada ahli-ahli panelis kerana sanggup berkongsi ilmu dalam sesi forum kita hari ini. Terima kasih juga kepada semua penonton yang sanggup menonton forum ini sehingga ke penghujung rancangan. Sebelum menutup tirai forum pada hari ini, saya akan mengakhirinya dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelista. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. From the river to the sea, Palestine will be free. Biar kita berperang bermalaikat, tetapi sabung yang menjadi juara. Jumpa lagi di lain waktu dan semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.